Hari ini kita nak kongsikan tentang pemulihan ekonomi negara berasaskan alam sekitar bersama dengan tetamu yang telah pun bersama dengan saya ketika ini. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Izlawani Muhammad selaku Profesor Madya Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Doktor sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey doktor, kita nak bercakap tentang, kalau cakap tentang ekonomi ni kan, ini antara perkara yang kebiasaan yang dibincangkan oleh ibu-ibu, penonton-penonton kita ni kan, nak tahulah apa yang boleh mereka lakukan walaupun mereka kat rumah, perkembangan ekonomi dan sebagainya kan. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apa sebenarnya yang dimaksudkan dan juga tujuan ekonomi berasaskan alam sekitar ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini kerana untuk berbincang ataupun berkongsi ilmu tentang ekonomi berasaskan alam sekitar. Jadi ekonomi berasaskan alam sekitar ataupun kita panggil sebagai ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangkan suhu dunia yang amat berbahaya kepada alam sekitar. Jadi untuk mengurangkan risiko ini, apa yang paling penting adalah kita mengurangkan gas yang berbahaya kepada udara, terutama sekali gas karbon dioksida. Jadi ekonomi kerajaan ataupun pemerintah yang mengamalkan ekonomi hijau ini, mereka amat memastikan untuk mengurangkan gas karbon dioksida dalam pembangunan negara. Jadi pemeliharaan alam sekitar dalam pembangunan negara sebenarnya telah lama diperkatakan ataupun telah lama disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada 1400 tahun dahulu. Jadi Irham Syekh Al-Qaradawi telah menghuraikan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang menerangkan perkara ini dalam buku beliau yang telah diterjemahkan di dalam bahasa Inggeris yang bertajuk Conservation of Environmental in Islamic Law. So di dalam buku ini beliau menyatakan bahawa Allah amat menyuruh manusia bersikap ihsan sesama makhluk antara ekosistem, iaitu bersikap ihsan sesama manusia, bersama tumbuhan, binatang, udara, air, kerana setiap makhluk ini memainkan peranan yang penting untuk kelestarian alam sekitar. Jadi bila alam sekitar lestari, pembangunan negara dapat dibangunkan dengan lebih pantas, dengan lebih dinamik, dengan lebih efisien. Kelestarian alam sekitar itu juga akan memberi impak yang sangat besar kepada pembangunan ekonomi negara. Tapi kita nak tahu juga doktor, sebenarnya adakah ekonomi berasaskan alam sekitar ini juga telah pun diimplementasikan ataupun telah pun dilaksanakan di negara-negara lain? Okey, jadi pemerintah ataupun kerajaan yang melaksanakan ekonomi hijau ini biasanya melaksanakan ataupun mengenakan harga ke atas karbon ataupun kita panggil sebagai carbon pricing. So dalam carbon pricing ini ada dua kaedah utama. Pertama adalah cukai karbon dan yang kedua adalah emission trading system ataupun ETS. Sehingga Mei 2022, lebih daripada 60 negara dan subnasional telah melaksanakan carbon pricing, termasuklah negara-negara membangun seperti China, Argentina dan juga Afrika Selatan. Di dalam negara ASEAN pula, Singapura telah melaksanakan cukai karbon pada 2019. Indonesia sepatutnya melaksanakan cukai karbon tahun ini tetapi terpaksa ditangguhkan kerana kemelesetan ekonomi. Manakala Malaysia, Thailand dan juga Vietnam telah menyatakan hasrat untuk melaksanakan carbon pricing. Jadi mengikut statistik World Bank, negara-negara yang telah melaksanakan carbon pricing ini telah berjaya menurunkan pembebasan gas karbon dioksida dan dalam pada yang sama apa yang amat penting adalah mereka dapat meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan masyarakat dan juga ekonomi. Okey. Doktor, bila doktor bercakap tentang ada negara-negara luar yang telah pun melaksanakannya dan Malaysia dah pun menyatakan hasratnya. Tapi di sini kita nak lihatlah juga mengapa pentingnya pemulihan ekonomi Malaysia perlu berteraskan alam sekitar ini. Okey, dari segi konteks Malaysia ada dua perkara ataupun faktor utama kenapa Malaysia perlu melaksanakan ekonomi hijau ini. Pertama adalah kita boleh tengok Malaysia dan juga banyak negara lain sedang mengalami banyak sangat bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, pencemaran udara, pencemaran air. Jadi bencana alam ini telah menjejaskan ekonomi masyarakat dan juga negara dan apa yang lebih malang adalah banyak sangat nyawa yang telah terkorban. Jadi Malaysia bersama juga negara-negara lain perlu bersatu padu untuk menurunkan ataupun memastikan suhu dunia tidak naik agar risiko bencana alam ini tidak berlaku. Dan
faktor yang kedua adalah Malaysia kemungkinan kehilangan pendapatan ekspor lebih daripada 24 bilion euro kerana pada masa hadapan negara-negara Eropah akan melaksanakan Carbon Border Adjustment Market ataupun CBAM, di mana di dalam CBAM ini negara-negara Eropah kemungkinan akan mengimport dari negara-negara yang hanya melaksanakan carbon pricing. Jadi dua faktor ini, peningkatan bencana alam dan juga kemungkinan kehilangan pendapatan ekspor adalah antara dua faktor utama kenapa Malaysia perlu melaksanakan ekonomi berteraskan alam sekitar. Baiklah, Doktor, memandangkan ketika ini MPN masih lagi menjalankan tugas-tugas pemulihan negara. Jadi apa cadangan yang perlu dilaksanakan oleh MPN agar dapat memastikan pemulihan ekonomi Malaysia berteraskan alam sekitar ini dapat dilaksanakan secara efektif? Okey, sebenarnya kerajaan dan juga banyak syarikat dalam Malaysia ini telah banyak melaksanakan inisiatif untuk menurunkan gas karbon dioksida. Kita lihat dari segi kerajaan dulu. Kerajaan telah melaksanakan hasrat untuk melaksanakan cukai karbon di dalam rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025. Jadi di dalam RMK 12 ini untuk melaksanakan cukai karbon ini adalah salah satu inisiatif sebagai janji kerajaan Malaysia untuk menurunkan suhu dunia bersama negara-negara lain. Dan Malaysia juga akan melaksanakan ETS. Manakala syarikat-syarikat di dalam Malaysia, mereka banyak melaksanakan penyelidikan dan juga pelaburan untuk teknologi-teknologi baru untuk mengurangkan gas karbon dioksida. Jadi MPN perlulah memastikan segala inisiatif kerajaan dan syarikat ini diteruskan dan tidak boleh dipolitikkan, dan ianya perlu menjadi satu agenda negara sebenarnya. Jadi Doktor, apa lagi yang kita perlu tahu sebenarnya dalam sama-sama untuk kita memastikan perkara ini berjaya direalisasikan? Okey, kita perlulah mendapat, yang pentingnya kita perlu mendapatkan sokongan rakyat. Okey, jadi rakyat pula seperti telah dinyatakan tadi, manusia perlu bersikap ihsan sesama makhluk kan. Jadi antara inisiatif yang kita boleh lakukan adalah pertama, kita perlu banyakkan program kita semula. Asingkan antara sampah domestik dengan sampah yang boleh dikita semula seperti kaca dan juga kertas. Dan yang kedua ni yang amat penting adalah mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Kerana di Malaysia setakat ini punca utama pembebasan gas karbon dioksida adalah disebabkan penggunaan tenaga elektrik. Jadi kalau setiap individu dapat melakukan dua inisiatif ini, iaitu kita semula dan juga mengurangkan tenaga elektrik, walaupun ia nampak kecil, tetapi apabila dilakukan secara kolektif, maka ia boleh memberikan impak yang sangat baik kepada alam sekitar. Okey, jadi ini perkara yang kita boleh lakukan bersama-sama bermula dari rumah gitu. Terutama sekali bagi ibu-ibu ataupun penonton yang sedang menonton ketika ini. Dan mungkin sekali lagi boleh juga kita kongsikanlah, kalau kita bercakap tentang pemulihan ini, ia memainkan ia memerlukan kerjasama dan juga usaha sama daripada semua. Justru apakah tanggungjawab rakyat untuk memastikan pemulihan ekonomi Malaysia berteraskan alam sekitar ini dapat dilaksanakan? Okey, selain pada dua inisiatif tersebut, saya menyuruhlah rakyat untuk menyokong usaha kerajaan untuk menyelamatkan alam sekitar. Jadi di musim pilihan raya umum ini kan, saya amat menyarankanlah agar kerajaan memperjuangkan kelestarian alam sekitar, kerana kerajaan yang mengutamakan alam sekitar secara automatik mereka pasti akan berusaha untuk menambahkan penggunaan tenaga yang boleh berbarui, macam menambahkan tenaga solar. Dan juga kerajaan juga pasti akan memastikan masyarakat mempunyai fasiliti yang lebih baik, terutama dari segi pengangkutan. Jadi masyarakat perlu mempunyai lebih banyak akses kepada jaringan pengangkutan awam untuk mengurangkan kesesakan jalan raya dan juga mengurangkan pencemaran udara. Jadi inisiatif ini, semua ini bukannya untuk kita pada masa ini sahaja, tapi apa
apa yang sangat penting adalah kita melindungi anak-anak kita dan juga generasi pada akan datang. Bila bencana alam dapat dikurangkan, maka generasi kita akan datang akan masih mendapat akses kepada udara yang bersih, tempat tinggal yang selamat dan juga jaringan makanan yang mencukupi. Jadi saya menyarankanlah agar kita semua bersatu padu menjadikan kelestarian alam sekitar ini sebagai satu inisiatif negara dan juga satu inisiatif individu sendiri, insya-Allah. Okey, Doktor, di masa yang masih lagi berbaki ini, mungkin Doktor boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita di Wanita hari ini kan, bagaimana untuk kita faham tentang ekonomi alam sekitar ini dan bagaimana sama-sama kita boleh menjalankan tanggungjawab kita bagi melaksanakannya. Okey, insya-Allah. Jadi kita perlulah mendapatkan informasi daripada sumber-sumber yang betul lah, maksudnya kita perlu menjalankan penyelidikan dan juga kita perlu di bagi segi sektor persekolahan pula mungkin lebih banyak. Sekarang masih dah ada dah, maksudnya aktiviti untuk menanam pokok di kalangan kanak-kanak di dalam warga sekolah, tapi mungkin ini boleh dilanjutkan lagi dengan memahami dengan lebih terang kepada masyarakat mengapa kita perlu menjaga alam sekitar. Sebab mungkin kita faham kita perlu menjaga alam sekitar, tapi kita tak faham kenapa impaknya kepada dunia. Kita mungkin tak berapa faham kenapa kita perlu mengurangkan gas karbon dioksida ni. Jadi lebih banyak penyelidikan, lebih banyak informasi yang perlu diberikan kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar, terutamanya untuk melestarikan ekonomi dan juga pembangunan negara. Dan contohnya Doktor, dari segi penggunaan, macam selalu kalau kita pergi bawa bekal, kita mungkin ataupun kita nak makan, kita mungkin gunakan plastik pakai buang. Ya, tapi betul. mungkin kita dah boleh bawa bekal dari rumah ataupun tiffin dan sebagainya yang kita boleh guna semula. Macam tu ke Doktor? Ya, betul. Memang sangat betul. Sebenarnya ada setengah-setengah institusi memang menghalang ataupun mengharamkan penggunaan polistrin di dalam institusi mereka tersebut sebab mereka sangat menjaga alam sekitar. Contohnya di dalam universiti-universiti ada membuatkan arahan begitu supaya kita boleh menggunakan lebih banyak barang yang boleh dikitar semula dan tidak menjejaskan ekonomi kan. So kalau kita boleh tengok sekarang straw pun dah tak ada, dah jarang-jarang dah pakai besi kan? Pakai besi, pakai plastik dan so itu semua adalah inisiatif yang baik sebab sebenarnya banyak syarikat memang sangat berusaha untuk mengurangkan menggalakkan persekitaran alam yang sekitar lebih lestari. Alhamdulillah. Okey, dan saya kira ini semua boleh dapat dilaksanakan kalau kita sama-sama bekerjasama, dan pendidikan paling awal ini bermula di rumah. Ya, kita betul, mendidik sangat betul. Anak-anak kita ataupun bagaimana kita melakukannya di rumah, Doktor, ya? Ya, betul. Perlulah pendidikan tu memang bermula dari rumah. Kita semula kurangkan penggunaan tenaga elektrik. Amat penting sekali. Ingat tu pesanan daripada Doktor, puan-puan. Kita semula kurangkan penggunaan elektrik. Ini saya kena ingatkan diri saya juga ni. Jadi kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Izlawani Muhammad selaku Profesor Madya daripada Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia yang hari ini berkongsi tentang pemulihan ekonomi negara berasaskan alam sekitar. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.